والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, ashabul fadilah, imam kabir, ustaz-ustaz, muslimin muslimat yang pada hari ini kita dibangunkan oleh Allah, yang seronoknya hari ini yang pertama kaki kita bangun saja pagi, langkah yang pertama sebelum pergi ke tempat lain, kita melangkah ke rumah Allah dulu. Sebelum kita baca apa-apa bacaan surat khabar dan apanya, kita mulakan pagi ini dengan membaca Al-Quran. Sebelum kita dengar cakap-cakap manusia, pagi-pagi ini kita dah mula dengar cakap Allah dulu. Aktiviti pagi yang pertama ialah sujud kepada Allah. Kemudian kita bernafas, yang disebut dalam Al-Quran was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang bernafas. Yang bernafas yang pertama kitalah yang boleh bernafas. Yang kedua waktu subuh. Waktu subuh digambarkan sebagai waktu yang hidup bernafas. Jadi hidup yang paling special, hidup yang kenal Allah. Hidup yang special, hidup bila belum buat dosa kepada Allah. Dan kalau pagi ni kita dah mulai sujud, kita dengar Quran, jalan ke masjid, kita betulkan niat. Kemudiannya kalau kita nak hidup hari ni, biar panjang hidup kita hari ni, kesan daripada awal pagi bertemu dengan Allah. Kalau kita lalai, sekejap leka, sekejap ke sana, sekejap tak apa, Zuhur Jumaat datang lagi. Betulkan kita untuk jalan lagi ke masjid, untuk sujud lagi, untuk baca Quran lagi. Dan kemudiannya kita pun lepas solat, kita pun berjalan balik, bercakap balik, beraktiviti balik. Lupa lagi, tak apa, lupa sekejap, asar datang lagi, betulkan kita. Lepas asar sekejap, pergi main itu, pergi main golf lah, maksudnya main golf. Pergi main golf, pergi jalan, pergi shopping, pergi cari durian, lupa sekejap, maghrib datang lagi. Maghrib duduk kuliah, dengar iktikaf, leka sekejap, isyak datang lagi. Lepas isyak jalan, makan, tengok TV, beraktiviti, senyap, tidur, esok bangun lagi. Sebab itulah sembahyang dipanggil sebagai tiang agama. Sebab kita tidak berpisah dengan waktu-waktu sela, dia punya senggang masa sekejap saja dan sebagainya lah. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itu mukaddimah saya. Apa khabar semua? Apa khabar? Semoga baik. Saya nampak tuan-tuan ada yang segar dan ada yang bugar. Segar ni tengok ke depan, bugar ni tengok ke bawah. Tawadhu. Dan ramai yang special masjid ni, tiang besar-besar, seronok menyandur. Saya masih teringat, saya pernah dulu saya mengajar di masjid Subang Jaya. Ada seorang jemaah tu, dia memang
peminat majlis ilmu. Semua tiap-tiap malam dia duduk tiang yang depan sekali dengan penceramah. Dia duduk menyandar, itulah macam tu menyandar lah. Kemudiannya kita sembahyang Isyak. Bila sembahyang Isyak, kita bangun sembahyang sunat Isyak, dia tak bangun. Kemudian kita sembahyang fardu Isyak, dia tak bangun juga. Gerak-gerak, rupanya mati. Tengah berkuliah, dengar ceramah, menyandar, mati. Jadi cuba tengok orang-orang yang menyandar-nyandar tu, ada lagi ke tak ada? Tak faham, tak apa. Semoga panjang umur. Mati dalam majlis ilmu. Subhanallah. Saya kenal jiran saya seorang. Dia suka sangat majlis ilmu, suka sangat. Satu kali pergi dengar kuliah, dia waktu Isyak, kemudian masuk Isyak, dia turun ambil wuduk, mati ketika ambil wuduk. Dia jatuh, pingsan, jemaah angkat dia, bawa naik kereta. Masa nak pergi ke hospital tu, dia bercakap lagi. Kereta malam, gelap. Tapi walaupun gelap, mukanya bercahaya. Muka bercahaya, dan beliau mati sebelum ke masjid, sebelum sampai ke hospital. Jadi majlis ilmu ialah majlis yang buat orang bercahaya, sebab dia majlis yang sangat disayangi oleh Allah. Ada malaikat nama dia Sayyahun. Malaikat Sayyahun kerjanya berjalan, terbang sana sini, tengok aja ada majlis orang duduk untuk ingat kepada Allah. Dia akan kontak malaikat lain, jom. Kenapa? Ada masjid satu. Kenapa? Mereka sedang berhimpun untuk mengingati Allah. Malaikat akan duduk bersama, cuma malaikat duduk tak sama macam kita duduk. Dia duduk, dia akan turun, landing sayap dia. Kemudian yang lain pula duduk atas sayap, dia duduk susun sampai atas langit. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itulah kelebihan berada dalam majlis ilmu yang Rasulullah sebut, Nabi sebut, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi kata kalau kamu berjalan, kamu tengok ada taman syurga, farta'u. Farta'u ni dalam bahasa Arab duduk dan ambil energi. Dalam bahasa Arab irta'u, makna irta'u dalam bahasa Arab ialah digambarkan oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah sebut, dia kata laula syuyukhu lil ilahi ruk'a wa sabiyatun minal yatama rudda wa muhmalatu fil falati rutta lasubba alaikumul azabul auja. Dia guna perkataan rutta. Dia kata apa? Laula syuyukhi lil ilahi ruk'a, kalau bukan kerana ada orang tua-tua yang masih rokok-rokok, orang tua yang rokok, orang muda yang rokok, orang tua dengan tak apalah, kelebihan orang tua yang rokok, mana ada lagi orang tua yang sembahyang. Laula syuyukhi lil ilahi wa sabiyatun minal yatama rudda, kalau masih ada lagi anak-anak baby, anak yatim disusukan. Wa muhmalatu fil balati rutta, kalau ada lagi binatang di padang tu masih ada lagi orang bagi makan. Jadi perkataan bagi makan tu rutta. Rutta ialah kambing, lembu, kalau jumpa padang ragut dia makan tak berhenti. Jadi kita pun rutta. Nabi kata kalau kamu jalan taman syurga, rutta, maka duduk makan tu mana? Makan ilmu. Dan Nabi sebut hadis tadi tu, dia kata kalau kamu jalan taman syurga. Taman syurga tu bahasa Arab dia panggil raudatun, raudah. Orang kita kalau pergi ke Madinah suka sangat memang nak pergi ke masuk raudah. Betul tak betul? Kalau pergi Mekah memang suka masuk raudah. Itu yang biasa pergi Mekah. Yang tak pergi Mekah ganti raudah dekat Madinah ialah ini, dekat masjid.
Ada taman syurga, ada waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar dan sebagainya, waktu isyak. Jadi sekarang kita berada di Raudhah juga, tapi Raudhah di Muar, bukan di Madinah. Apa khabar tuan-tuan? Khabar baik ke tak baik ni? Masya Allah. Saya tengok kan, macam ni punya gaya ni, teringat masa belajar dekat Mesir dulu. Masjid Al-Azhar ada tiang. Dekat tiang tu ada orang duduk keliling, ada syekh seorang. Keliling, ada syekh seorang. Syekh tu duduk mengajar. Ada mengajar tauhid, tasawuf, akidah, fiqh. Rasa macam ni lah. Tapi hari ni syekh kecil je, seorang depan ni. Okey. Hari ni saya nak ceramah kuliah subuh ringkas. Ringkasnya tajuk diberi tak ada tajuk. Saya pun duk fikir tajuk apa. Oleh kerana musim ni musim orang pergi Mekah, saya nak cerita bab ringkas haji mabrur sikit. Boleh? Boleh tak boleh? Sebab yang pertama, mungkin tuan-tuan akan pergi Mekah. Yang kedua, ataupun yang sudah pergi Mekah, ataupun yang ketiga, yang akan dapat kuota haji tahun depan. Jadi, dan yang dah pergi dah sebagai muhasabah. Okey, cerita haji sikit je. Haji mabrur. Sebab saya diberi masa sehingga pukul 8.30. 8.30 ke 7.30 ke pukul 7? Pukul 7 lah. Okey, tuan-tuan sekalian, apa makna haji? Haji ni maknanya menuju Allah. Itu haji. Menuju Allah. Itu makna dipanggil lughatan, makna lughah. Haji menuju Allah. Jadi orang nak pergi Mekah, dia menuju Allah. Maksud menuju Allah, besarnya makna menuju Allah ialah siapa-siapa nak pergi menuju Allah tidak dibenarkan bawa duit haram. Tak benar bawa duit haram. Duit menyamun, duit apa-apalah, rasuah, jangan bawa pergi menuju Allah. Sebab mungkin haji anda sah, tapi mungkin tak diterima oleh Allah. Bawa duit halal. Duit halal ada banyak cerita. Jadi menuju Allah ni jangan bawa niat. Jangan bawa niat yang lain daripada kerana Allah. Ada orang pergi Mekah, dia kata bila aku pergi Mekah dapat title haji, balik Malaysia boleh bertanding AJK Masjid, baru boleh bertanding, layak jadi. Dan kalau bahagian kewangan lagi bagus. Hari-hari kira duit Jumaat, kira-kira masuk. Ada orang macam tu. Dan ada pula orang, kalau dapat haji baru senang, saya nak pergi pinang anak dia untuk bini kedua, isteri kedua. Sebab ada kesan haji lah. Jadi pergi Mekah ialah pergi menuju Allah. Punya besar nak pergi menuju Allah ni, pergi menuju Allah. Sebelum pergi menuju Allah, sunat muakkad buat wasiat. Nak pergi menuju Allah, sunat muakkad wasiat. Tulis wasiat dulu. Kalau kita meninggal, sebenarnya tulis surat wasiat ni Imam Ghazali dia buat 3 bulan sekali. Allahu Akbar. 3 bulan sekali tulis wasiat. 3 bulan sekali wasiat. Dia perbaharui wasiat dia. Tuan-tuan, pernah tak bagi wasiat dekat isteri anda? Pernah tak? Pernah tak pernah? Kita ni takut nak bagi wasiat sebab lepas ni mati dah kot. Saya pernah cerita kat isteri saya, cerita sikit je dalam kereta, saya kalau mati menangis lalu isteri. Dia kata jangan sebut gitu, mati semua. Sebab tu kita ni, orang kita takut cerita bab mati, takut. Sebab apa? Takut mati. Sebenarnya mati ni, nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Bersedia mati pun mati, tak bersedia mati pun mati. Apa lagi? Mati semuanya. Jadi sebab itulah kita kena pergi Mekah. Sebab ramai orang pergi Mekah, pergi tak balik. Jadi pergi Mekah, kenapa nak tuju Allah? Sebab bimbang kok tak balik. Jamaah saya pernah pergi umrah baru ni,
meninggal dunia. Orang Johor, bukan orang Johor. Orang Johor. Betul orang Johor. Dia kena H1N1. Sampai dia 5 beranak. Masa tu buat umrah. Saya sebenarnya ada syarikat umrah sajalah, promosinya marah. Syarikat Iman Travel. Dia pergi tu, rupanya dulu terlepas ada penyakit H1N1. Dia okey. Saya pergi ziarah dia, doktor kata insya-Allah boleh pulih. Saya pergi ziarah 2 kali, cakap dengan dia, lepas tu tak sedar. Bila tak sedar tu, saya bercakap kok telinga, Haji, doa saya ni, Allahumma hawin. Dia angguk, lepas angguk tu menangis keluar air mata. Saya balik kejap, telefon anak dia, dah meninggal Ustaz. Orang Johor. Ada seorang lagi Johor juga, saya lupa kat mana. Dia nak naik kapal terbang dah. Nak naik kapal terbang, duk kemas mah. Dia sesak nafas luar biasa, pergi jumpa doktor. Doktor kata tak boleh balik. Saya hantar masuk airport Jeddah. Relax. Dia orang masuk semua, saya pun ahlan wa sahlan wa jalan balik Mekah. Jalan terus balik ke Mekah, relax, berhenti shopping lagi. Dapat call seorang jamaah ustaz masuk. Saya pun ghostan balik pergi jumpa dia dekat airport. Tak larat ustaz, tak larat. Lepas tu ambulans buat pergilah satu hospital lah, King Abdullah, jauh daripada tu, jauh. Saya pergi tanya ajar, okey. Kemudian 2 hari lepas tu pergi, dah tak sedar, dah tak boleh masuk, di kuarantin dah. Tengok, memang doktor kata hidup hanya 20% sebab H1N1. Berapa 2 minggu dia kena. Dan akhirnya tuan-tuan, subhanallah, lepas 2 minggu bukan mati, hidup dia balik semula ke Johor. JDT, bukan Johor. Jadi nak cerita hidup mati ni. Seorang lagi kawan, dia pergi Mekah, dia demam. Dia letak kepala dia atas peha kakak dia, ala demam, mati tengah letak kepala tu. Jadi pergi Mekah menuju Allah. Allahu Akbar. Mati di Madinah. Siapa pergi ke Madinah kalau mati, Nabi kata, in istata'tum an tamuta fil Madinah falyamut. Kalau awak boleh mati di Madinah, matilah kat Madinah. Sebab Rasulullah bagi syafaat. Sebab mati di Madinah. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, ada orang kampung saya seorang, dia pergi ke Madinah, gitulah, duduk di Madinah 20 tahun, tunggu mati tak mati. Sebab nak mati Madinah, tunggu mati tak mati. Cucu dia kahwin, balik ke Malaysia, sakit, mati kat Malaysia. Allahu Akbar. Sebab tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, saya lupa minta maaf, hadis hasan, bukan hadis sahih. Hadis hasan, semasa Allah mencipta kita, Allah akan letakkan kita kan asal daripada tanah. Jadi roh tanah kubur kita dah ada dalam badan kita. Kita akan mati di tanah mana kita akan dikuburkan. Jadi sebab itulah kita berjalan mana-mana, jangan bimbang. Kenapa? Hari kita mati, kalau tanah kita asal daripada Madinah, mati Madinah. Jadi jangan bimbang. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan saya seorang, kenalan saya, lebih kurang 15 tahun dulu, orang Palestin mari ke Malaysia, berhenti dekat kampung Kayu Ara lah, dekat bandar dekat bandar utama tu. Saya tengok dia mundar mandir kat masjid. Saya tegur dia. Dia kata saya mari selai pinggang nak cari kerja. Saya ajak tidur rumah saya, masa tu tak kahwin lagi. Kemudian dia boleh mengajar di Terengganu. Kemudian dia kahwin dengan orang Palestin. Kemudian hari raya isteri dia balik, mati dia makan tapai. Entah apa dia makan, mati dia. Tanam di Terengganu. Maknanya tubuh dia tu, dalam tubuhnya datang tanah dia tu, ada tanah daripada Terengganu walaupun di Palestin. Datuk Dr. Harun Din, orang Malaysia, mati tanam di mana?
US. Datang sebab tanahnya tanah US. Itu dia. Anda tengok ada seorang laki-laki kerjanya sayang Nabi, cinta Nabi, jaga Nabi, pelihara Nabi, namanya Abu Talib. Tapi matinya kafir. Ada seorang lagi benci Nabi, halang Nabi, kalau boleh nak bunuh Nabi, hidupnya nak bunuh, akhir-akhirnya jenazahnya sebelah dengan kubur Nabi Muhammad. Siapa dia? Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata ulama, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Nabi Muhammad dicipta oleh Allah daripada tanah yang sama. Sebab itu kuburnya di sebelah tanah yang sama. Allahu Akbar. Kalau anda pergi Madinah, anda akan tengok, anda boleh apa? Boleh apa? Tengok di celah-celah tu kan. Saya pernah bawa raja Malaysia, tak nak sebutlah. Bila ziarah Raudhah, kita minta dengan polis, kita bayar lebih sikit, kita boleh masuk sebelah kubur Nabi di celah tu kan. Kan kalau anda ziarah Raudhah tu kan, lelaki ziarah kubur Nabi, lepas tu keluar terus kan. Sebelum keluar tu ada kat tepi tu pintu, dia boleh buka. Saya masuk dalam, saya pernah tengok mengintip, nampak dalam tu ada kelambu dan nampak, oh seram. Bukan seram, seram sejuk kalau boleh ziarah kubur Nabi Muhammad lebih dalam, lebih dekat. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, nak cerita je, Mekah ini tempat menuju Allah. Jadi pergi dengan jiwa yang bersih. Yang keempat, kalau anda nak pergi jumpa Allah, pergi haji ke, pergi umrah ke, kena ingat anda pergi Mekah tadi, anda kena bawa kain kafan. Besarnya makna perkataan menuju Allah, jangan bawa duit haram. Sebab itu namanya Masjid Haram. Kenapa nama Masjid Haram? Kenapa dia tak panggil Masjid Halal, tapi dia panggil Masjid Haram? Kenapa Masjid Haram? Haram bawa senjata, itu maknanya. Haram bawa niat yang syirik. Sebab tu pergi Mekah jangan bawa benda syirik. Buktinya nak masuk tanah haram ni, luas dia 280 km. Luas dia. Nak masuk tanah haram je, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah. Kamu kan panggil aku datang, aku datang. Pas sebut aku datang, labbaik la syarik, aku tidak syirik. Syirik ada dua. Yang pertama, syirik amalan, riak namanya. Yang kedua, syirik akidah, yang lain tak ada kuasa. Kaabah tak ada kuasa. Tak payahlah beli kain Kaabah, tak payahlah tawaf bawa modal. Ada orang dia tawaf, dia nak jual air, nak jual mineral water, dia tawaf bawa ibu air, tawaf. Kenapa? Balik jual air. Tak payah. Sebab Kaabah tidak ada kuasa. Kalau ada orang, saya tengok ada seorang laki-laki, dia berlari Kaabah, dia berlari sambil bertempik. Wah, bertempik, lepas tu pingsan. Tengah-tengah ramai tu. Masa dia turun daripada tangga tu, nampak dia berlari dengan suara kuat. Wah, berlari pergi masjid arah. Sebelum sampai Kaabah, gedebuk jatuh. Tak ada orang sentuh, tak ada orang apa, jatuh. So kalau anda pergi Mekah, berlaku benda pelik-pelik depan Kaabah, bukan kuasa Kaabah, kuasa siapa? Allah. Orang pergi Mekah jatuh, lalat tak ada, lalat ada urung dia, bukan sebab Kaabah. Sebab siapa? Allah. Tuan-tuan, ada orang sebut, saya nak pergi umrah macam mana ustaz? Orang tu bertempik pingsan, orang tu pula kena lalat. Ada seorang pergi masuk masjid, jumpa tiang masjid, hantuk dulu, hantuk kepala kat tiang masjid. Kita pun dengar, gerun ustaz, saya banyak dosa ustaz, saya tak nak pergi Mekah je lah. Untuk maklumat tuan-tuan, pergi ke Mekah. Mekah tempat Allah tunjuk sayang dia pada kita. Cara Allah nak tunjuk sayang, lagi banyak susah anda, itu tandanya lagi sayang Allah kepada kita. Sebab bila kita susah je, tuan-tuan, kalau tuan-tuan susah je, tuan-tuan ingat siapa? Kalau susah, ingat siapa? Kalau tuan-tuan sakit, ingat siapa? Masa sihat, fulus, duit, durian. Bila demam je, Allah. Bila sakit je, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Saya pernah jumpa seorang lelaki dekat Damansara, dia sembahyang masjid, serban dia paling besar, serban besar. Tanya kenapa dia datang masjid? Dia kata, Ustaz, bisnes saya tak menjadi. Bila bisnes tak jadi, mari masjid. Serban besar bakul, besar bakul. Lepas tu bila bisnes naik, tak nampak. Dia tak nampak, dengan serban-serban pun tak nampak. Jadi bila anda susah, sebenarnya itu tanda Allah sayang pada kita. Contoh anda buat kerja, contohlah, ini cerita motivasi. Anda buat kerja, ada bangunan, atas tu ada bangunan. Kalau anda biasanya, kalau anda duduk bawah bangunan, tiba-tiba tengok duit jatuh, duit RM10, anda pun ambil, pungut duit sebab pitih, duit orang bagi, pungut duit. Tak tengok atas pun, pungut, berebut pungut. Sekali kayu jatuh, jatuh je kayu, anda pun tengok atas. Bila kayu jatuh, baru tengok atas. Jadi orang ni masa senang jarang ingat Allah. Bila sekali mari musibah je, ya Allah, bawa kat tangan, baru tengok atas. Jadi kalau anda pergi Mekah, anda mari susah, itu tanda Allah sayang. Kenapa sayang? Sebab Allahu Akbar, Allah nak minta kita tengok atas, minta atas. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, sebab itulah pergi ke Mekah menuju Allah. Okey, apa dia mabrur? Masa dah habis. 7 dah. Pukul 7 tepat, Ustaz. Mana imam? Boleh sambung sikit lagi tak? Baru nak start mukadimah ni. Boleh tak? Apa makna mabrur? Sikit je, tak nak falsafah. Mabrur dalam bahasa Arab ialah, dia panggil, berasal daripada perkataan birrun, kebaikan. Dia ada birrun, kebaikan. Kalau barrun, kalau bagi atas, dia makna bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kalau barrun makna atas bumi, kalau birrun buat baik. Jadi apa makna mabrur? Kata ulama, dia kata mabrur ialah dawamul birri, berterusan buat baik, itu namanya mabrur. Ulang balik. Dawamul birri ialah, mabrur maknanya kebaikan yang anda buat kat Mekah tu berterusan selepas balik, itu dipanggil mabrur. Sebab mabrur ada 3. Ulama kata mabrur ada 3. Yang pertama, mabrur sebelum pergi Mekah. Al-mabrur qabla al-haji. Mabrur sebelum pergi Mekah. Apa dia tadilah? Duit kena halal, niat kena betul. Yang kedua, mabrur indal haji. Mabrur ketika buat haji. Dan yang paling payah sekali ialah mabrur ba'dal haji. Mabrur selepas balik haji. Jadi apa makna mabrur? Dalam bahasa mudah, mabrur ini dipanggil istiqamatul birri, berterusan buat baik selepas haji, itu namanya mabrur. Contoh, di Mekah anda baca Quran, balik Mekah baca Quran itu berterusan. Di Mekah anda bersedekah, balik Mekah terus bersedekah. Di Mekah anda ada ihram badan. Kita ada 2 ihram tau. Satu ihram badan, anda pakai ihram. Ihram kedua, ihram hati. Maknanya pantang larang di tanah haram, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Dan di Malaysia pun yang haram tetap haram juga. Sama juga macam anda niat ihram, haram minyak wangi. Sama juga anda kat takbir, Allahu Akbar. Bila nak takbir, takbir apa tu? Takbiratul ihram. Dah tak boleh cakap, tak boleh apa lagi, melompat, tak boleh makan. Jadi itu dalam sembahyang. 2 sembahyang. Yang haram-haram tu dipanggil tak boleh buat. Itu dalam ihram juga. Jadi tuan-tuan dan rahmat sekalian, nak ceritanya mabrur, kalau di sana anda jaga waktu solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, bila balik Malaysia roh jaga solat berterusan, itu namanya mabrur. Kalau di Mekah anda pergi masjid, waktu sembahyang pergi masjid haram, balik Malaysia pun pergi masjid haram, pergi masjid juga, maknanya anda mabrur. Ada orang kat masjid haram, kat Mekah masjid haram, kat Mekah masjid haram, kat Mekah masjid haram, balik Malaysia haram, tak pergi masjid.
Kenapa? Tak tahu. Mabrurnya sebulan masa duduk Mekah. Sebab ingat mabrur ada 3. Mabrur sebelum pergi, mabrur ketika, dan mabrur bila balik. Sebab itulah tuan-tuan, nak pergi Mekah ni kita kena belajar ilmu. Yang pertama saya sebut, kalau anda pergi Mekah, jangan banyak bercakap dengan manusia. Jangan banyak bercakap dengan manusia kat Mekah. Bercakap dengan siapa? Bercakap dengan Allah banyak. Apa dia? Banyak zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, apa sajalah. Sampai di Madinah, banyak bercakap dengan Rasulullah. Apa cakap Rasulullah? Banyak selawat kepada Nabi. Hari ini hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, pada hari Jumaat kena banyak selawat ke Nabi. Jadi selawat ni tuan-tuan, ada ulama kata anda kena selawat ke Nabi sampai peringkat orang panggil anda gila. Gila sebab banyak sangat mulut. Sebab tu kita diajar satu doa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka bukan. Apa tu? Allahumma inni lisanan ratiban bi dzikrik. Macam mana dia? Allahumma inni as'aluka ratban, Allah lupa dah. Macam mana Ustaz? Minta kalau boleh Allah bagi kita berzikir banyak, selawat banyak, sehingga basah lidah. Basah lidah mana? Berbuih mulut sebab berselawat. Berbuih mulut selawat. Saya sebut macam hari Jumaat, hari ni Jumaat. Allah tahu. Kalau suruh solat, Allah sebut aqimus salah. Allah sebut dirikan sembahyang. Kalau zakat, Allah sebut wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kalau apa lagi? Haji, wa atimul hajj, Allah kata tunaikan haji. Allah suruh apa pula? Sampai suruh selawat, Allah kata apa? Allah kata innallaha wa malaikatahu. Bila cerita bab selawat, Allah kata Allah selawat, malaikat selawat. Baru Allah sebut, wahai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Jadi untuk selawat, Allah mulakan diri dia dulu. Jadi kita kena banyak selawat kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya nak sebut tuan-tuan, minta maaf ya, umrah ni, haji, siapa ada duit elok pergi haji umrah. Haji, tabung haji bagi masa 5 tahun. Anda balik Mekah boleh daftar pergi haji. Anda kalau duit ada banyak, pergilah 5 tahun sekali haji. Kalau tak boleh, tengoklah keadaan. Umrah macam tu juga. Kalau anda pergi umrah, pergilah banyak kali pun tak apa. Tapi ada cara dia lah. Saya nak sebut, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, apa nama tu, tolong sebelum pergi Mekah ni, haji ke umrah, tolong belajar. Bila anda pergi dengan ilmu, sebab yang nak dapat mabrur ni, yang saya sebut istiqamah. Tengok perkataan saya baca buku. Dia kata istiqamah lebih hebat daripada karamah. Kata Ibnu Taimiyah, istiqamah lebih hebat daripada karamah. Tahu karamah? Orang kita panggil keramat. Macam orang kampung saya seorang, keramat dia, orang sembahyang, kuat ibadat, budak-budak muda nak perkenakan dia. Ini cerita lama masa saya kecil dulu. Pak cik ni kuat ibadat sungguh. Satu kali tahu, dia pergi tepi sungai nak mandi. Budak-budak, minta maaf sebut, berak tepi tempat dia mandi. Lepas dia berak, dia tutup dengan saji. Saji hang buruk-buruk orang buang tu, dia letak saji kat situ. Jadi kawan ni mandi je, dia kata, "Ji, tu dalam bawah apa? Bawah saji tu ada telur, Ji, ada telur." Haji ni orang baik betul, dalam tu memang najis. Dia pergi buka telur sungguh. Tu karamah orang baik. Pernah kali haji tu, dia duduk atas, dalam perahu tu, duduk dalam perahu berzikir. Masa tu banjir, air laju. Bila air laju, perahu hanyut. Budak-budak pergi
cabut tali perahu tu. Bila tali perahu dia cabut, dia akan hanyut. Rupanya bila cabut dia tak hanyut, dia pergi ke depan, macam ada enjin ke depan. Oh, tu nama dia karamah. Jadi karamah, sihir taulah sihir. Sihir ni benda pelik yang boleh diulang banyak-banyak kali, namanya sihir. Macam di Shah Alam ada seorang doktor budak, dia boleh operate tanpa masuk hospital lah. Tangan dia tu dia boleh masuk dalam jantung ni. Dia masuk dalam jantung, tangan masuk dalam. Lepas tu buat keluar daging. Saya dah operate. Lepas tu dia zip hidup balik. Kawan saya seorang, orang Sudan, dia ada ketumbuhan dalam perut. Pergi jumpa budak tu kat Shah Alam, dia bedah batin. Maknanya benda sihir, buat benda pelik, boleh ulang banyak kali, itu nama sihir. Karamah ni dia tak ulang, dia berlaku bila ditentukan. Jadi pakcik tu dia operate, kemudian dia buat keluar ketumbuhan dalam perut, tunjuk, dia pun zip, darah hilang. Zip dengan tangan dia, hilang dia punya operate tu. Kawan saya, yes, lega. Sebab apa lega? Sebab ketumbuhan dah buang. Minggu depan pergi jumpa doktor, scan, ada lagi benda tu. Dan kawan saya pula yang pergi sekali tu, dia ambil darah tu. Kawan tu doktor, dia ambil darah tu, bawa balik kat Mak Amal, dia test kat Mak Amal. Rupanya bukan darah orang, darah ayam. Jadi darah ayam ni orang Melayu panggil macam hantu raya lah. Dia pandai silap mata. Hantu raya pandai silap mata. Tapi walaupun dia pandai-pandai, kita pandai lagi. Kita lah. Okey. Jadi tuan-tuan, pergi Mekah, nak mabrur ni, dia lebih hebat. Istiqamah lebih hebat daripada karamah. Maknanya kalau anda boleh balik Mekah, berterusan datang ke masjid, lebih hebat daripada karamah yang pelik-pelik, boleh terbang, duduk atas daun. Itu mungkin kerana jin tolong. Jadi istiqamah lebih besar daripada karamah. Tapi nak lawan mukjizat Nabi tak boleh lah. Sebab tu anda pergi Mekah, contoh, anda kena pergi Mekah, tolong banyak belajar. Sebelum pergi, contoh belajar apa? Belajar sejarah Nabi dan sejarah sahabat. Kalau anda pergi Madinah, anda duduk termenung, anda ingat satu cerita. Contoh, anda pergi Madinah, anda nak masuk dalam Raudhah tak boleh, nak masuk tak boleh. Sebelah tu ada satu tempat tinggi macam stage dekat belakang Nabi punya Raudhah tu. Stage tu tempat siapa duduk, anda tengok je, anda teringat cerita-cerita. Bila teringat cerita, anda seolah duduk Madinah. Anda pusing balik rekod lama. Apa ceritanya? Sahabat Nabi ada 60 orang sahabat Nabi miskin. Rumah tak ada, isteri tak ada, apa lagi, makan tak ada, duduk kat situ, baring kat situ, dan mereka diberi makan percuma. Malah ada satu bekah besar diletak depan pintu tu, dekat Raudhah tu. Sahabat Nabi mari, ada roti lebih, letak dalam tu roti. Yang sahabat dia duduk dekat dia panggil ahli sufah, tengok roti ada, makan. Orang mari, kemudian buah tamal lebih, letak situ. Jadi siapa-siapa nak derma kat situ. Abu Hurairah, dia pernah sebut, dia kata apa, aku tak ada isteri, tak ada tempat makan, dapur pun tak ada, harap orang derma. Dia kata aku pernah rasa perut aku ni terbakar. Kenapa terbakar? Hari-hari kurma. Roti canai tak ada, jadi terbakar. Dan kalau anda pergi Mekah, duduk tempat tu, ilmu anda, ada orang tak ada makanan, duduk di masjid rumah Nabi. Ada satu cerita yang saya nak cerita ni, Abdurrahman bin Sakhar ni, namanya Abu Hurairah. Tak apalah, beliau ni tuan-tuan, bila saja dia masuk Islam selepas perang Khaybar, dia sempat bersama dengan Nabi 6 tahun saja.
Tapi sebab apa dia tinggal bersama sahabat Nabi yang tak ada rumah? Sebab dia kata 6 tahun aku terlambat masuk Islam. Aku nak jadi macam pokok dengan bayang. Bila mari matahari pokok ada bayang. Jadi aku tak nak pisah dengan Nabi. Pergi mana-mana aku nak jadi bayang Nabi. Nabi pergi mana? Dia catat sehingga dia menghafal hadis sebanyak lebih kurang 6,700 lebih hadis dalam masa 6 tahun. Sebab apa? Sebab dia nak belajar ilmu. Dia mari lambat. Sebab sahabat Nabi, ada 8 orang sahabat Nabi yang terkenal menghafal hadis Nabi. 8 orang. Yang pertama sekali Abu Hurairah. Yang kedua namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Umar. Kemudian Jabir. Ada 8 orang. Itu penghafaz hadis yang utama. Anda tahu, satu hari Nabi tanya dia, Abdul Rahman ni dipanggil Abu Hurairah, macam mana kamu ingat tak hadis yang Nabi sebut tu? Dia kata, aku tak apa ingat ya Rasulullah. Hadis Nabi banyak, dia tak ingat, tulis pun tidak. Nabi ambil satu kain 4 segi macam ni. Nabi letak kain 4 segi. Nabi tutup dia punya apa? Dia punya bucu-bucu tu. Nabi tutup. Kan contohnya lah, ini kain. Nabi ambil yang bucu belah kanan, tutup. Bucu belah kiri, tutup. Bucu sana, tutup. Bila 4 tutup, dia bagi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah pegang, letak dekat dada. Letak kain tu kat dada yang Nabi lipat-lipat tu. Letak je, semua hadis yang aku hafal, ingat selalu sampai mati. Tapi dia rajin lah. Nabi pergi mana? Dan nak ceritanya satu karamah berlaku. Bukan pada beliau lah. Satu hari Abu Hurairah ni, dia lapar perut sangat. Lapar sangat. Semua ahli sufah 50-60 orang tak ada makanan. Sehari 2 tak makan. Tengok dalam bekas, tak ada juga orang hantar makanan. Dia ni malu. Tuan-tuan tahu, dia lapar tapi dah tak tahan sangat dah. Dia paksa pergi rumah Nabi Muhammad minta makanan. Tuan-tuan, dalam cerita sedekah ni ada 2 jenis orang dalam Quran sebut. Yang pertama disebut dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij Allah sebut was-sa'ilin. Satu as-sa'il, satu al-mahrum. As-sa'il, orang duit tak ada, makanan tak ada, dia minta tolong, minta derma, minta sedekah. Itu as-sa'il. Ada kedua al-mahrum. Al-mahrum ni duit tak ada, makan tak cukup, tapi malu lebih besar sehingga dia menahan diri dia daripada minta. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita mari masjid, kita berkawan-kawan, anda kena kenal kawan tu. Sebab kadang-kadang nampak dia okey, nampak dia baik, nampak dia sempurna, tapi dia sedang memerlukan duit. Anda kena rasa. Sebab ada jenis orang yang suka minta, kurang sikit minta. Ada orang kurang nak minta tapi malu, nama dia mahrum. Dia ni malu tak nak minta, tapi hari tu dah tak ada orang, tak ada sangat makanan, pergi rumah Nabi. Beritahu, ya Rasulullah, saya lapar Rasulullah, dah lama dah tak makan. Nabi pun adalah bubur. Dia ambil bubur. Nabi kata, ni ada bubur wahai Abu Hurairah, ada bubur. Abu Hurairah tengok bubur, yes, bubur. Nabi pula bagi, mesti berkat punya. Tapi Nabi kata, sebelum kamu makan bubur ni, pergi panggil yang 50 orang tu, mari makan. Dia pun terkejut. Allah, ingat ke nak bagi aku seorang? Bila panggil 60 nak kongsi bubur ni. Tapi dah Nabi suruh 60 orang dipanggil beratur nak makan. Seorang makan. Abu Hurairah kata, tak sampai ke aku dah habis. Rupanya seorang-seorang mari makan sampai kenyang. 60 orang makan satu bubur. Itu namanya mukjizat. Jadi yang saya nak sebut, pergi ke Madinah, hidup ni ada karamah, ada sihir, ada mukjizat, ada istidrak dan sebagainya. Cuma nak beritahu, belajarlah, pergi Madinah supaya apa? Pergi Mekah buat haji, anda ada ilmu
ilmu tentang fiqh haji, ilmu tentang perangai, ilmu tentang pergi Mekah nak balik berubah. Namanya mabrur. Sebab tu pergi Mekah tuan-tuan, dia bukan pakai seronok ibadat. Saya minta maaf sebut, saya ada syarikat saya namanya Iman Travel. Kami baru buka di Traffic Light Jeram. Baru sajalah promosi. Sebab di Johor ni Tiram Travel best. Yang ada tu semua best. Tapi kami Iman Travel, kalau anda tahu, kadang-kadang ada best lagi lah. Sebab kami kat Mekah tu kami ada training kat sana. Kita ada training tu, kita ada buat tip, ceramah khusus dalam bentuk training. Macam mana nak cinta Allah. Nak cinta Allah ada 5 cara. Nak cinta Rasulullah ada 5 cara juga. Bagaimana nak praktis sunnah Nabi, kami ada cerita kat sana. Jadi apa nama tu, saya pernah jumpa, minta maaf, ada orang dia pergi umrah, dia fokus pada ibadat. Bagus ibadat. Bila ustaz buat majlis ilmu, dia kata, alah, letih lah ustaz, saya nak ibadat. Tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu, di tanah haram, terutama Madinah, di Madinah ni, siapa pergi Madinah, dia akan dapat satu nama. Nama tu Nabi gelar dia sebagai mujahid. Tuan-tuan, dia mujahid ni orang suka buat baik, namanya mujahid. Orang suka buat jahat, namanya mujahad. Kalau buat baik, mujahid. Kalau buat jahat, mujahad. Kalau mujahad tak apa lagi, bimbang mu tu panjang, mujahad bila kita. Jadi salah satu nama orang dapat title mujahid dekat Masjid Nabi, sesiapa yang belajar ilmu di Masjid Nabi tu, duduk mana-mana halaqah, menghadiri majlis ilmu di tanah haram tu, anda akan dapat pahala macam nama mujahid, orang pergi berjuang pada jalan Allah. Ibadat memang besar pahala, tapi majlis ilmu lebih besar pahala lagi. Sebab tu pergi Mekah. Sebab kalau anda pergi Mekah menangis, tuan-tuan, pergi Mekah menangis. Saya pernah pergi bawa kumpulan senario. Senario tu kan tahu, yang dulu lah, sekarang tak hidup lah. Senario tu ketawa saja. So anda nak ubah orang bukan dengan emosional, tapi dengan ilmu. Bila bagi ilmu, anda akan tahu what do, what don't, apa patut kena buat, di mana Rasulullah, di mana sahabat, bagaimana Nabi punya hasrat nak ubah manusia, bagaimana adab-adab. Sebab ilmu ni tuan-tuan, adab, al-adabu qabla al-ilmi. Adab lebih dulu daripada ilmu. Ilmu adab lebih dahulu daripada ilmu. Sebab bila anda belajar, anda kena adab. Adab lebih banyak daripada ilmu. Ramai orang ada ilmu, kalau ilmu banyak, adab tak ada, nampak jahil. Ilmu tak banyak, tapi adab tu ada, nampak baik, nampak alim. Faham tu? Faham tak faham? Ilmu kata, apa kata ilmu? Ilmu kata sunat pergi ziarah, itu ilmu. Kemudian adab pula ajar bagaimana ketika anda berziarah, kaifa bagaimana awak berakhlak. Jadi tengok ilmu, bila anda belajar adab, anda belajar ilmu, bila anda nak belajar tu pun dah ada adab dia. Bila anda belajar ilmu tu pula kan ada pendapat-pendapat. Bila anda ada adab, kita pandai nak berlainan pendapat, kita tak bergaduh. Sebab adab mengajar, anda tak akan pelikir orang tu, tak pelikir, sebab adab. Adab belajar dapat ilmu, adab dengan guru yang anda belajar. Adab ni bila ada ilmu, anda beradab. Depan orang beradab, belakang orang pun beradab juga. Kalau tak ada adab, biadab namanya. Jadi sebab itulah pergi Mekah, anda kena adab jasmani, adab rohani dengan Rasulullah, dengan Kaabah, adab. Bila adab tu lah, insya-Allah bila balik Allah tolong kita untuk jadi mabrur. Jadi tuan-tuan sekalian, pergi Mekah kena ada ilmu. Jangan pergi seronok. Sebab ada orang satu penutup. Ada satu ilmu anda pergi Mekah, anda kena faham.
Nama ilmu tu dipanggil ilmu al-awlawiyat, ilmu keutamaan. Ilmu keutamaan. Sebab dalam Islam ni ada perkara yang patut buat dulu, anda kena buat dulu. Ada benda kecil, kena tengok kecil. Ada yang besar, kena tengok besar. Orang tak faham keutamaan, yang kecil-kecil dia besar-besar. Yang besar-besar dia kecil-kecil. Yang patut buat dulu, dia buat kemudian. Yang buat kemudian, dia buat dulu. Faham tu? Faham tak faham ni? Ada orang sembahyang tarawih panjang, sembahyang zuhur tak buat pun. Ada orang sembahyang tahajud, Allahu Akbar, sembahyang tahajud pukul 3 tahajud, pukul 4 tahajud, pukul 5 tahajud, subuh terlepas. Sembahyang tahajud banyak macam mana pun sunat. Sembahyang tahajud subuh walaupun 2 rakaat lebih besar daripada tahajud. So anda pergi Mekah, kadang-kadang ada berebut nak pergi sembahyang Masjid Haram, lupa nak tolak mak kita yang tua tu buat dia. Menjaga mak ayah tu lambat sikit pun tak apa. Ada orang pergi Mekah, dia dengan isteri dia, bukan main laju lagi, dia tinggal mak dia. Orang lain yang bukan mak ayah dia, anak dia, tolak mak dia. Jadi anda pergi buat ibadat konon besar pahala, tapi tu jaga mak ayah tu, tolak mak ayah, lambat pergi masjid tak apa. Sebab apa? Sebab memahami keutamaan. Bila tak faham keutamaan, nampak banyak pahala, tapi pahala tak ada di sisi Allah. Termasuk juga, minta maaf, jangan marah, orang ada majlis ilmu macam ni, mari masjid tu di sini, ustaz mengajar, anda dengar ceramah ni, walaupun nampak relax, menyanda, mata sebelah pejam, sebelah muka, kadang celik, kadang pejam, celik, itu anda dapat pahala wajib. Sebab ada orang dalam majlis ilmu, dia buka handphone, dia baca Quran. Ustaz dia mengajar, Bismillahirrahmanirrahim, ustaz mengajar. So baca Quran pahala sunat, dengar ceramah pahala wajib. Itu orang faham keutamaan. Isteri puasa sunat, tapi kalau suami ajak bersama, wajib. Sebab puasa sunat je. Bila ikut kehendak suami tu wajib. Tapi suami pun satu hal juga, orang puasa janganlah ganggu. Tapi tak faham. Sebab perempuan bila dia puasa sunat, suami cuit, jangan sentuh saya, aku puasa. Puasa tu pahala kecil, ikut kemahuan suami, wajib. Jadi kena faham keutamaan. Anda zikir pahala besar. Tapi kalau orang ajak anda pergi ziarah orang sakit, ziarah orang mati, pahala lebih besar daripada berzikir. Anda berzikir, tetamu datang. Pernah saya pergi rumah. Saya pernah pergi rumah kawan saya sampai je 2-3 orang, dia kata, ustaz duduk dulu, ustaz duduk. Kita duduk, dia duduk atas sejadah. Subhanallah. Lama tunggu. Sebenarnya berzikir tu pahala sunat, tapi layan tetamu tu pahala lagi besar. Jadi bila kita tak faham keutamaan, kita pergi Mekah, kadang-kadang kita kita orang tunggu kita buat lambat, nak bersyukur, nak lama-lama berdoa, orang bas nak jalan. Sebenarnya tak bagus, sebab menyusahkan orang. Jadi Islam pergi ke Mekah, anda kena ada ilmu, dan ilmu yang utama pada ilmu keutamaan. Satu sebut minta maaf, ada orang sebut kat saya, dia kata gini, ustaz, bila pergi Madinah, boleh tak besok saya tak nak pergi ziarah di Masjid Quba, sebab saya dah biasa pergi Mekah, Ustaz. Saya setahun sekali mari Madinah, Ustaz. Saya tak nak pergi Masjid Quba, saya tak nak pergi, nak duduk Masjid Nabi. Sebenarnya ucapan tu tak bagus. Sebab kita duk rasa tak perlu pergi Masjid Quba. Kenapa? Masjid Nabi memang besar pahala, tapi pergi Quba tu, anda pergi Mekah setahun sekali. Nabi Muhammad pergi ke Quba seminggu sekali. Jadi sunnah Nabi seminggu sekali pergi Quba. Kalau tuan-tuan ada duit, sebab tuan-tuan tengok dekat Madinah tak ada Kaabah, dekat Madinah tak ada tawaf, dekat Kaabah tak ada sa'i.
Dekat Madinah, Madinah tak ada ihram. Kalau nak buat umrah, pakai ihram, masuk kawasan ihram, pantang larang, tawaf, sa'i, gunting. Itu Mekah. Madinah ni sebab hebatnya Nabi Muhammad, hebat Nabi, anda masuk Madinah cukup man tawadda'a, siapa yang berwuduk di rumah dia, siapa berwuduk di hotel, semua tahu hadis kan, man tawadda'a fi baitih, siapa ambil wuduk di hotel tu, thumma ata ila Quba, pergi ke Quba, fa shalla raka'atain, sembahyang 2 rakaat, dapat pahala umrah. Jadi maknanya pergi Quba nampak macam simple, tapi anda pergi je anda dapat umrah. Tak perlu pakai ihram, tak perlu tawaf, tak perlu sa'i, tak perlu gunting. Sebab Nabi Muhammad ada dan kelebihan Quba. Jadi orang kita, saya jumpa orang tu, dia kata tak payah Ustaz, saya dah banyak kali mari. Jadi jangan kita rasa sebab bila ilmu tak ada, kita rasa kita lebih, kita pandai. Jadi tuan-tuan sekalian, semoga pertemuan sekejap ni, saya ulang balik, untuk dapat mabrur, apa dia? Iaitulah istiqamah dengan apa yang kita buat dekat Madinah, Mekah, balik ulang lagi sekali. Namanya mabrur. Mabrur maknanya dawamul birri. Dah ingat yang saya ulang, istiqamah lebih hebat daripada apa dia? Istiqamah lebih hebat daripada apa? Lebih hebat daripada karamah. Anda tak boleh jalan atas udara tak apa, tak boleh jalan atas air tak apa, anda tak boleh terbang tak apa, tapi ingat istiqamah tu lebih besar. Jadi semoga dapat sesuatu. Dan kalau tuan-tuan nak pergi umrah, bolehlah tengok Iman Travel untuk memberi satu cara baru, ilmu baru ke Mekah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jusnya. Subhanallah.